Ustaz ni kelakar. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para viewers dan juga peminat kalau ada. Alhamdulillah, bersama saya lagi Shima, anak orang Minang, lahir di Padang Sumatera Barat sana. Menetap di Malaysia. Okey, jumpa lagi dengan saya di Nohas TV. Okey, baiklah kawan-kawan. Hari ni saya nak react apa? Mesti tertanya kan? Tak payah tertanya. Dah tengok tajuk dah tadi. Okey, hari ni kita nak menambah ilmu. Kita nak meleraikan kekusutan, kesalahfahaman kita tentang adat pepatih yang diguna pakai di tanah adat Sumatera Barat dan juga di Negeri Sembilan, Malaysia. Kedua-dua itu kan negeri orang Minang. Kan? Okey, tapi ada juga yang beranggapan adat pepatih ni tak Islamik lah, berat sebelah lah, tak mengikut hukum Islam yang sebenarnya lah. Benda itu semua mengarut lah. Ya ke? Anda faham ke tidak adat pepatih tu apa? Mesti tak faham kan? Tapi bercakap nak kan? Fahamnya tak nak tapi nak bercakap. Okey, jom kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Kita meleraikan kekusutan itu melalui ceramah ustaz kita, ustaz kesayangan kita, ustaz kesayangan di Malaysia dan di Indonesia, iaitu Ustaz Abdul Somad. Okey, jom kita dengarkan apa ulasan beliau mengenai adat pepatih. Okey, saya ambil daripada channel Abu Amzar Channel di sini. Subscribe lagi. Subscriber dia baru berapa kan? Kurang-kurang kena 10 juta. Channel yang ilmiah macam ni, yang penuh dengan ilmu agama macam ni, sekurang-kurangnya kena 20 juta. Baru asyik. Okey, jom. Tanpa berlengah masa lagi, kita tengok apakah yang ingin disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad pun lebih faham mengenai perihal ini di dalam sudut agama. Okey? Dengannya video ini dirakam di Malaysia ketika beliau, Ustaz Abdul Somad, melakukan lawatan dan ceramahnya di sekitar Malaysia pada beberapa tahun lepas lah. Okey, kita tengok ya. Kalau saya silap tu minta maaf ya. Yang kita nak pentingkan sekarang ialah intipati ceramah ini. Okey, jom. Kosong. Okey, play. Pup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perwarisan harta yang mengikut adat perpatih, Datuk Perpatih Nan Sabatang, dikatakan memihak lebih kepada wanita dan tidak menepati syarat. Apa pandangan itu Ustaz? Pandangan orang ramai kan? Kita dengar Ustaz cakap apa? Dapat warisan hanya wanita saja. Lelaki tak mendapatkan warisan. Lelaki bilik pun tak dapat. Tidur boleh surau. Tidur boleh surau. Ini adalah adat tradisi jahiliah. Kata siapa? Kata orang yang jahil. Betul. Dia tak faham. Tanya dulu betul. Baik-baik. Saya orang Minangkabau. Misal merantau ke suatu negeri. Maka di negeri ini saya pun kaya raya. Selepas saya kaya raya banyak harta, apakah harta saya hanya untuk anak perempuan saja sehingga anak laki-laki mesti merantau pula ke tempat yang jauh? Ternyata tidak. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya. Ustaz bertanya. Sahabat saya, kamu merantau ke Pekanbaru, Riau, dari bumi Minangkabau. Ya. Selepas itu kamu berusaha mencari rezeki, dapat rumah, dapat kereta, dapat tanah. Ya. Bila kamu mati, janganlah kuat-kuat sebut mati. Bila kamu mati, Ustaz ni kelakar. Bila kamu mati, yang dapat harta kamu anak perempuan sajakah atau anak lelaki? Anak lelaki aku dapat 2 kali bahagian anak perempuan. Oh, kalau begitu kamu Islam. Siapa kata aku tak Islam? Hukum faraid kan? Lalu yang menyebut anak perempuan saja yang dapat tu mana? Itu harato tinggi. Harato tinggi. Harato tinggi itu harato nenek mamak yang perempuan. Ibu saya ada harato tinggi, tanah
kebun padi. Yeah. Nanti bila dia meninggal, itu dibagikan pada anak perempuan. Nanti bila meninggal anak perempuan, turun kepada cucu perempuan. Itu semacam harta wasiat. Dia tiada hak milik, hanya hak pakai sahaja. La yurasu, tidak diwariskan. Wala yuba'u, tidak dijual. Wala yuhabu, tidak dihebahkan. Gunanya untuk apa? Menjaga anak perempuan Minangkabau supaya jangan sampai dia susah. Saya bukan nak bezakan dengan suku-suku lain, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Cubalah tengok perempuan-perempuan Minangkabau. Ada tak dia susah mencari nafkah rezeki sampai pergi merantau jauh? Walaupun ada, tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia di kampung halaman, menikah dia dengan lelaki. Kebetulan lelaki ni tak pula baik. Nama Fir'aun. Fir'aun. Tak ada bagi nafkah. Di mana dia nak minta? Kalau suku lain, dia minta pada saudara dia. Ada saudara lelaki dia. Saudara lelaki baik, bini tak baik. Betul. Tapi insya-Allah orang ini tidak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi tadi yang diwarisi dari nenek turun ke anak, turun ke cucu. Itu semacam wakaf keluarga. Betul. Itu bukan saya yang bercakap bentuk itu. Buya Hamka pun ada membahaskan tentang harato tinggi ini. Ulama Buya Hamka pun cakap, ya. Nanti berkata orang Minangkabau itu semua hartanya untuk perempuan, maka kita jelaskan dengan baik. Engkau tak faham. Bila dia meninggal, anak lelaki dapat 2 kali bagian, tetap pakai hukum waris. Apa kata pepatah Minangkabau? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat ini basandi syarak. Mana yang tak sesuai syarak, dia akan campakkan. Betul, dia akan kalau buang. Kalau mahulah menghitung berapa ulama Minangkabau yang masyhur, mereka bukan level kampung sahaja. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Tulis dengan baik. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Namanya Syekh Ahmad Khatib. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. 9 huruf. Saya masa tengok apalah cara baca ni. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi. Minangkabau. Orang Minang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nama dia Ahmad Khatib. Merantau. Anak pemuda Minangkabau 2. Kalau tak pandai mengaji, pandai bersilat. Kenapa pandai mengaji? Sebab dia duduk kat surau. Di surau dia bersilat. Lalu kemudian selepas remaja, merantau ke Makkah. Nasib baik kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Minangkabau, hafaz Quran, hafaz fiqh Syafi'i, hafaz hadis. Nasib baik dekat dengan Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi orang kaya dari Kurdistan. Anak gadis dia pula cantik. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Selepas itu Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan penguasa Makkah, Raja Makkah, Syarif waktu itu. Dibawa ke istana. Syarif jadi imam. Allahu Akbar. Ditakdirkan Allah salah baca Quran. Diluruskan Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Diluruskan. Kalau meluruskan bukan kata salah tu imam. Bukan macam itu. Bukan senang nak luruskan bacaan orang. Dia luruskan. Selepas itu bercerita dengan Syarif. Kata Syarif, engkau punya ilmu Masya Allah. Diangkatlah jadi mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Dia masyhur. Cari nama dia. Kitab dia dicetak di Darul Fikri Beirut. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Manakala saya sampai ke Rabat Maghribi, saya belajar di Darul Hadis. Darul Hadis menerima pelajar penuntut ilmu 20 orang saja setahun. 15 orang Maghribi, 5 yang bukan Maghribi. Masuklah Tuan Syekh, jubah 2 lapis, pakai sorban. Masuk dia ke dalam, dia tengok semua pelajar baru. Dia tengok ada yang unik satu. Ini dari planet mana? Planet Indonesia. Man anta? Man anta? Masmuka?
Ana Abdul Samad. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal ta'rif Syekh Yasin Al-Fadani? Dia kenal. Al-Fadani. Padang. Hal ta'rif Syekh Yasin Al-Fadani? Kata dia. Saya jawab, araftuhu. Musnidud dunia. Ahli sanad di dunia ini Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Meninggal tahun 1990. Jawatan terakhir rektor Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Semua sanad-sanad ulama pasti dalam nama Yasin Al-Fadani. Syekh Ali Jum'ah Mesir, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Dari mana dia dapat hadis? Tengok sanad Syekh Ali Jum'ah. Haddatsani Syekhi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sekarang yang masih hidup di Kahira, Syekh Mahmud Said Mamduh menulis 7 juzuk kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Syekh Albani, dhaif. Apa kata Syekh Mahmud? Bal sahih. Hadis yang didhaifkan Syekh Albani sahih, 7 juzuk. Tengok sanad hadis dia. Syekh Mahmud Said Mamduh dari siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sebenarnya Syekh Maghribi itu nak angkat derajat saya, supaya orang Maghribi yang ada di kelas itu jangan anggap saya rendah. Ini budak ni memang kurus, hitam, buruk, tapi ada orang dia yang menjadi ahli sanad dunia. Begitu cara dia. Maka saya jelaskan siapa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, musnidud dunia. Saya baru balik daripada umrah. Masa saya umrah, saya pergi berziarah ke Jeddah, ke rumah seorang mudarris pensyarah di Ummul Qura. Syarah di Ummul Qura. Namanya Dr. Syekh Abdullah Saleh. Ujung namanya Mangkabu. Mangkabu. Dia tanya, apa Mangkabu? Mingkabawi. Mingkabawi. Kenapa tak panjang? Orang Arab Saudi sekarang payah nak sebut Mingkabawi. Ujung nama Syekh Abdullah Saleh Mingkabu. Saya datang ke rumah dia dengan sahabat-sahabat saya. Dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi semua, dia jamu. Dia berasal daripada Sungai Sari. Di bumi Minangkabau. Jadi jangan kata orang Minangkabau tak faham Islam. Kita tak faham adat istiadat. Kita tak faham. Betul. Kita tak faham, bertanya. Jangan cepat jatuh hukum. Sebab adat di Minangkabau itu ialah semuanya bersendikan syarak. Kalau tidak bersesuaian dengan syarak akan dibuang. Begitu saja. Sebab tak bersesuaian dengan syarak. Tak bersesuaian dengan tuntutan agama itu sendiri. Okey, sekarang dah faham kan adat pepatih tu apa kan? Bukannya adat yang memberatkan perempuan, semua harta pusaka semua jatuh ke perempuan. Tak, itu adalah harta di sebelah ibu yang dikhususkan sebagai hibah ataupun hadiah ataupun harta warisan di sebelah ibu sahaja kepada anak perempuannya, cucu perempuannya, cicit perempuannya. Itu yang dikatakan harta bundo kanduang. Okey, jangan salah faham lagi ya. Okey, itu sajalah daripada saya. Jangan lupa subscribe channel Abu Amzar Channel di sini. Betul ke? Betul. Okey. Dan jangan lupa subscribe juga channel anak orang Minang ni perempuan Minang ni. Subscribe, like, komen dan share video ini jika ia mendatangkan manfaat dan juga ilmu pengetahuan kepada anda dan juga masyarakat sekelilingnya. Kita jumpa lagi ya. Next reaction. Okey? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye. Terima kasih.